Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua anda di luar sana. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Okey, hari ini kita akan mengupas tajuk berkenaan dengan keuntungan dan juga kerugian dalam perniagaan forex. Sebelum tu jangan lupa like dan share ilmu bermanfaat untuk membantu kesusahan orang lain. Okay. Baik. Di dalam perniagaan forex ni memang ada keuntungan dan juga ada kerugian, seperti mana saya pernah bagi tahu lah. Jadi sebab dalam bisnes apa-apa pun, sekira apalah, sama ada kita jual sate, sama ada kita jual air tebu, sama ada kita jual kuih, sama ada juga kita jual nasi lemak, mi goreng, mi rebus, mi kukus, kan, nasi ayam penyet, nasi ayam golek mutoka, sekiralah apa aja bisnes, memang ada keuntungan, ada kerugian. Okey, dalam posting saya sebelum tu tadi, saya ada madah, kan, dalam status saya mana ada setengah orang mempunyai persepsi ataupun menyatakan pendapat bahawa sekiranya kita mengalami kerugian di dalam perniagaan forex akan menyebabkan kita berhutang dengan broker, sehingga kita tadi menggantung diri lah, gantung diri. Okey, jawapannya ialah sebenarnya ada, tuan-tuan. Tak ada. Tak ada. Okey. Sebab apa saya cakap tak ada? Ini mengikut pengalaman saya sendiri. Saya sendiri pun pernah loss. Jadi tak pernah lagi saya menggantung diri. Saya sendiri pernah rugi. Tak pernah lagi saya menggantung diri. Tuan-tuan masa lihat saya live hari ini, kan, saya tak ada berhutang pun dengan broker. Sebab itulah saya ketengahkan ceramah kesedaran ni supaya anda tahu sejauh mana persepsi negatif ni tadi akan cuba mempengaruhi anda supaya anda tidak memulakan perniagaan melalui online forex ni. Jika saham, jika perniagaan saham ni dia lain, tuan-tuan, tak sama. Yang ini berisiko yang boleh menyebabkan kita berhutang dengan broker. Tapi jika online forex ni dia tak sama. Cuma nampak saja seperti graf dia. Graf di dalam online forex ni seperti saham. Seperti saham. Jadi tuan-tuan jangan khawatir, jangan bimbang, jangan terpedaya oleh persepsi negatif ni. Sebab saya terus terang cakap, saya sendiri pun pernah mengalami kerugian. Bukan setakat $1, $2, $10, puluhan dolar, tidak, lebih daripada tu. Waktu tu saya tidak mempunyai ilmu. Saya tak belajar. Saya cuma ikut-ikut. Ikut-ikut kawan. Kawan suruh sell, saya pun sell. Kawan suruh buy, saya pun buy. Itu dululah. Jadi tak ada lagi saya berhutang dengan mana-mana broker. Tak adalah pula sampai menggantung diri. Tali pun tak pernah kena sedia lah. Dan ada juga setengah daripada trader, kawan-kawan saya pun ada yang setidaknya mengalami kerugian. Dan saya masih lagi berjumpa dengan setidaknya, saya je saya nanggah setidaknya jadi almarhumah saya juga lah. Jadi ialah tadi persepsi yang si betul lah kita perbetulkan lah, supaya tadi orang kita agak-agak untuk memulakan perniagaan dalam online forex ni. Tak ramai orang bagi ceramah kesedaran, tuan-tuan, berkenaan dengan perniagaan online forex ni. Tak ramai. Sahabat saya memang ada, Lakosa Nostra, dia memang ada bagi ceramah kesedaran
sewaktu dia tengah buat sesi khusus tu, dia akan sentiasa bagi dari semasa ke semasa. Jadi saya memberi ceramah kesedaran ini supaya anda lebih bersemangat, bersemangat untuk memulakan perniagaan. Saya faham ramai saya lihat di Facebook ada rakan-rakan saya dan yang saya kenal dah memulakan perniagaan yang tertentulah yang mereka pilih. Bagi saya itu baguslah, bagus untuk mereka memulakan perniagaan. Even saya sendiri pun ini adalah salah satu perniagaan saya. Perniagaan saya online forex dan juga Atomi. Jadi tahniahlah pada mereka dan semoga mereka berjaya dalam apa juga bidang perniagaan yang mereka ceburilah. Bagi anda yang belum mempunyai perniagaan, mulakanlah perniagaan, sebab kita tak tahu setakat mana, sampai mana kita akan bekerja. Nisitlah kita bekerja sampai tua sebab Ibn bila sidak kerja orang yang kerja gomen tu sidaknya bila udah tua pun sidaknya akan pencen lah. Sama lah orang swasta pun lama kelamaan akan pencen juga po. Cuma bezanya sidaknya ada dapat pencen lah, orang swasta tu dapat KWSP ya je bezanya. Tapi bila kita ada satu perniagaan tadi, kita ada sumber pendapatan lain yang boleh menambah kita punya sumber keuangan. Sebab yang paling penting lah. Kenapa kita tadi mesti ada bisnes? Semua mesti ada bisnes. Siapa sih? Sebab kita perlukan duit lah. Kita perlukan modal untuk kita terus kelangsungan hidup kita. Sebab kita pun memang nak makan juga, anak bini pun nak makan, mak bapak kita nak. Isyiklah kita nak balik makan pasir di rumah lah. Bil elektrik, bil apa, bil air, bil gas apa semua mau dibayar. Assessment rumah apa nah. Bukan kita duduk di rumah duduk secara free nah. Walaupun rumah yang bukan rumah sewa pula nah. Jadi kita tetap perlu bayar itu ini apa semua nah. Jadi sebab ialah kita masing-masing ada, kita pun tanggungan. Cuma ialah tadi besar ni periuk saya alanya pun gerak. Masing-masing si samanya pun gerak nasi tadi nah. Tapi tetap ada. Walaupun orang kaya, orang kaya pun dalam cerita Piramli ada apa si semuanya senang nah. Kadang-kadang pun sesak juga. Jadi ialah tadi. Banyak kita memang perlulah perniagaan, satu perniagaan lah bagi saya lah. Saya sentiasa nak bagi orang supaya bersemangat. Saya sentiasa nak menasihatkan orang supaya mulakanlah berniaga. Tak kira apalah berniaga, nak berniaga nasi lemak ke apa kan, tak kira lah. Tapi mulakanlah sesuatu yang bermanfaat. Jangan kita mulakan hidup kita tu berpanjangan dengan benda yang nisik berfaedah. Mereka ada menari dalam TikTok aja. Saya ada mula akaun di TikTok juga, tapi bukan untuk menari lah. Tujuannya saya nak nyampaikan sesi ceramah kesedaran dalam TikTok juga sebenarnya. Cuma ialah tidak ada syarat-syarat dalam TikTok yang belum mencukupi. InsyaAllah bila dah cukup kelak, mungkin saya akan cuba untuk live di TikTok je lah, untuk supaya menarik lebih ramai orang-orang kita, supaya lebih sedar lah betapa pentingnya kita tadi mempunyai perniagaan dalam kehidupan kita. Even pada saya pun, saya rasa saya pun dah kira terlambat lah, in the middle age, baru saya mulakan perniagaan. Tapi bagi saya, yalah, macam saya mana tadi, belum lagi terlambat. Selagi kita belum lagi di kampus tanah, masih ada peluang lah untuk kita berniaga lah. Nak mulakan perniagaan ya tak nak. Ada setengah orang pun dalam hidupnya si pernah ke dapur, keretuk dah ke dapur dah. Contohnya lah. Ada lah saya pun sahabat tak nak. Si pernah ke dapur, keretuk dah ke dapur dah, nolong bininya apa semua, mula catering, macam-macam lah. Jadi nampak lah betapa kadang-kadang
tekanan tekanan daripada keadaan semasa kita tadi membuat kita melakukan sesuatu yang apa yang boleh bagi kita tadi untuk mendapat income sampingan kita nak. Dan saya pujilah sahabat saya lah Ustaz Dr. Sentiasa si putus asa memberi latihan online khusus tu dengan siapa-siapa je lah yang berminat. Okay, jadi sebelum saya terlupa, saya promote lagi pada awal. Kelas online percuma masih dibuka untuk 30 orang, maksimal 100 orang. Dan dalamnya juga kita orang akan diberi signal secara percuma. Sampai bila ya, selagi kita orang masih ada dalamnya lah, selagi lah kita orang akan dapat signal percuma. Dan dari segi keuntungan, macam ni cerita kita pasal keuntungan tadi. Okay, bila kita untung, bila kita membuat profit di dalam forex, online forex, contoh dia dalam minggu ni lah. Ini sebab kita meniaga hari Isnin sehingga hari Jumaat nak. Jadi katakanlah kita dapat keuntungan pada hari Jumaat nak. Dah settle lah Isnin sampai Jumaat adalah untung dalam 30-40 USD contohnya nak. Contoh. Lepas kaya, sama ada kita nak video ataupun kita nak transfer, terserah. Okey, kalau saya menyarankan supaya kita ada sikit lagi akaun di dalam akaun broker je, mana ia dipola sebagai akaun simpanan, akaun modal simpanan tambahan gitu ya. Bila kita ada untung, kita masuk pergi share. Bila dah perlu bila kita nak makin duit, barulah kita mula withdrawal. Ya salah satu plan yang bagus lah. Plan yang bagus untuk menguruskan keuntungan kita tadi. Dulu saya pun siap dah mula kedai juga. Lokaya saya bila saya dengar cikgu saya beri ceramah pasal dia, dan kemudian saya pun coba untuk faham apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh beliau tadi dah. Kemudian saya pun mulalah buka saya pun akaun, salah satu segi akaun setiap akaun forex yang saya ada, saya akan buka sikit lagi akaun sebagai akaun simpanan, sebagai collection tabung tabung manuk besar, tabung manuk kecil, tabung manuk besar. Ya, tabung manuk besar adalah di mana tabung manuk besar ni, akaun tabung manuk besar tu saya akan trade. Saya akan pakai duit dalamnya untuk saya mula perniagaan. Memang ia disimpan khas sebagai keuntungan. Bila saya perlu, baru saya ngorek dari siar. Ya, salah satu contoh lah kita nak mengurus kita punya keuntungan. Lekanya boleh juga lah kalau kita tadi nak withdraw contohnya dalam 3,000 USD, 1,000 USD, 500 kah contohnya lah. Kita ambil ya duitnya, kita labur lagi pergi ke ASB, kita simpan dalam ASB, kita simpan dalam tabung haji kita, serahkan kita lah kan. Dari cara kita nak buat rolling kita punya duit. Saya madah lah, kadang-kadang setengah orang tu yang untung banyak, yang untung dalam 1,000, 2,000 USD nah. Jadi dia, setidaknya cara yang bagus ialah untuk mula rolling duit, supaya tadi duit yang sentiasa beranak pinak lah. Ya, salah satu cara lah. Ada setengah yang si dapat lah mula kedai, sebab setidaknya modal si besar, untung pun si besar, cukup untuk ala-ala, untuk mengisi perut di rumah kata orang lah. Okey juga, saya jadi masalah. Yang penting tadi adalah satu sumber pendapatan yang lain untuk kita meneruskan kelangsungan hidup kita kan, dan keluarga kita lah kan. Baru tu saya baca dalam news tadi, saya nanggap ada seorang tadi sampai nyaman bapaknya tadi dekat ayahnya pun meninggal. Bayangkan aja lah, oleh kerana kita tadi apabila stres memerlukan duit sampai bapak sendiri pun di sana. Bagi saya ia satu perkara yang si munasabah lah, banyak bicara lain lah. Kayaknya pun gol. Zaman ada yang punya gol. Ada juga saya baca news baru-baru tu tadi pasal KDUSP di Miri, ada orang sampai baling
bom petrol pindah gara-gara si puas hati dengan air Cina. Allah Rabbi. Bayarlah saya nanti masih ada cara lain lagi. Kita nak mula nak menjana pendapatan sampingan. Si perlulah nak jadi teroris lah. Nak jadi Taliban dan sebagainya lah. Habis bangunan kerajaan nak ditunuk. Apa jual ni? Siap dah pedah ya bu. Ada cara lain, kita mula cara lain. Jadi kita faham lah waktu PKP tu ekonomi masing-masing semua masih stabil. Ada yang start main main tekan-tekan, main mesin ikan pun ada. Allah. ada yang start main daun teruk, macam-macam lah kita tadi nak dapat duit nak overtime mesti dapat. Nak ngumpul kawan deh main kolok lah. Main dak ketam apa semua ya. Duduk rami-rami untuk dapat keuntungan. Allah Rabbi, memang banyaklah cara kita tadi nak dapatkan sumber pendapatan dia tengok. Ramilah, banyaklah. Antara yang saya kenal pun ada berlaku yang kedua lah. Sebab ya tadi bila overtime kena potong, lawan kena potong nah. Mok tadi nak cari duit lebih juga. Bagi beli nak makanan apa semua. Junjung tak ya tadi main madak kolok lah, main ikan lah, game ikan, macam-macam lah cara saya janji tadi dapat duit lebih. Jadi tuan-tuan ada lagi cara yang lebih bagus lah. Terutama kita bagi orang kita yang orang Muslim lah. Bagi kita orang yang Muslim, hindarilah perjudian, segala-gala macam jenis perjudian. Kita kembali kepada akidah kita. Bersama-sama kita menjana pendapatan yang halal. Bagi mereka yang bukan Muslim, itu terserah pada mereka. Sebab agama kita ada pegangan kita. Kita tak resist dengan mereka. Bagi mereka itu perkara halal untuk mereka. Bagi kita perkara itu haram untuk kita. Janganlah kita campur adukkan pula. Kita nak larang orang bukan Muslim pula main judi apa semua. Itu buat mereka halal untuk buat. Itu hal mereka lah. Tapi untuk kita sebagai orang Muslim, kita ditegang untuk berbuat demikian, kita lakukanlah. Jadi kita balik kepada iktikad kita, kepada akidah kita sebenarnya kan. Balik pangkat jalan lah. Pendek kata lah, baliklah kita pangkat jalan. Janganlah kita bila kita dah sedia duit nak tekan tadi sebab saya ada duit apa semua. Lalulah kita mabuk, nak pedah mabuk saja. Setiap hari balik rumah mabuk. Allah Rabbi, kaya balik mabuk. Habis tak segala bini ditendang kita, anak kita ditendang kita, anak kedak macam bol lah sidaknya ditendang kita tadi. Jadi si bagus lah kedai. Bertaubat lah. Bagi saya orang kedai ya patut bertaubat lah. Sebab kalau bagi Muslim, sebagai orang Muslim ya kita memang dilarang lah, ditegah lah nah, mengerjakan benda-benda yang haram macam ya. Kita kembalilah kepada jalan. InsyaAllah di dalam FB Isteri kita orang boleh menjana pendapatan sampingan. Ini usah hati. Ada lagi cara lain yang halal yang boleh kita lakukan untuk mendapat pendapatan sampingan. Dalam isu-isu yang semasa itu kita lihat juga kita ramilah ada sidang yang jadi PKS tu dan bila saya ke pasar malam contohnya. Mesti ada macam dulu lah. Kita dengar banyak perubahan lah. Saya pun faham lah sebab yalah dengan keadaan COVID apa semua, jadi keuntungan perniagaan tiba-tiba merudum kan. Dengan orang si dapat nak pergi ke situ, ke sini. Jadi sebab ya sidaknya pun perniagaan kurang lah daripada kebiasaan. Daripada yang kebiasaan. Jadi amat sedih bila saya melihat keadaan macam tu lah. Jadi semoga insyaAllah mana-mana yang ada mula PKS kan, bila sidaknya nangga FB live streaming kita tu sidaknya akan terbuka fikiran minda sidaknya untuk bersama-sama berniaga melalui online forex. Jadilah trader. Saya sarankan jadilah trader. Tapi kena ada ilmu lah, belajarlah ilmunya. Jangan babi buta payah juga. Perlu ada ilmu supaya kita berjaya dalam perniagaan online forex itu ya. Dan saya pun rasa si live lama gitu. Sebab saya live tu pun sebab adalah benda sikit tadi saya mula di
meriksa sikit ada kajian saya tengah mula. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di masa yang akan datang. Dan semasa ke semasa lah. Saya jarang nak mula yang yalah nak mula event apa tu. Malah lah nak formal-formal. Yang penting tadi ilmu manfaat dah sampai kepada semua orang. Mula formal-formal pun tapi cakap kosong. Cakap pun banyakkan liur daripada isi. Banyakkan kuah daripada isi, kata abah mak saya dulu. Banyakkan kuah daripada isi ada guna juga. Jadi yalah, saya nak formal gila lah. InsyaAllah lah kita akan berjumpa lagi. Saya dah mula pengumuman. Kalau saya ada live, kita orang just ikut serta aja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada new follower saya di FB Reintegrated. Selamat datang ke Facebook Reintegrated. Semoga kita orang pun akan sedar, semoga kita orang pun akan mendapat manfaat, supaya kita orang mendapat semangat dalam apa juga bidang perniagaan yang kita orang bola. Yang penting kita mempunyai fikiran yang positif. Pertama, yang kedua hati kita bersih. InsyaAllah rezeki seluas lautan adalah milik kita. Di samping kita berdoa, kita kena ada usaha. Jangan putus berusaha, jangan putus berdoa. InsyaAllah kejayaan itu akan menjadi milik kita. Saya sudahi ceramah saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.